Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih menghadap kami. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Muhajirin ni siapa tuan-tuan? Orang yang hijrah daripada Makkah ke Madinah. Kata anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi SAW tiba-tiba beralih menghadap kepada sahabat-sahabat ni. Kemudian Nabi kata, ya ma'asyaran muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun izabtulitum bihin. Nabi kata ada 5 perkara
kalaulah kamu diuji dengan 5 perkara ini. Nabi kata ada 5 benda. Kalaulah 5 benda ni Allah test, Allah uji hampa. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Nabi kata, tapi aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hampa tak kena ujian ini. Tuan-tuan, bila dia mai macam tu punya uslub, maknanya benda yang Nabi nak sebut ni very important, sangat penting. Nabi kata ada 5 benda, 5 bentuk ujian Tuhan nanti bagi. Sebelum Nabi habang apa dia 5 tu, Nabi habang. Nabi kata, aku harap hampa tak kena 5 benda ni. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Nabi kata yang pertama, ujian yang pertama ialah ujian ke atas satu kaum. Yang kaum itu diuji dengan perangai huduh. Al-fahishah maksudnya perangai keji, perangai kotor. Maksud al-fahishah ini ialah di antaranya zina. Kotor, keji. Ada kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala dia uji benda ni. Dia jadikan kaum itu, dia jadikan penduduk negeri itu suka berzina. Teruk dia sampai ke tahap berzina dengan jiran. Seorang kemarin keluar, isteri ditangkap berkhalwah, suami pijamin. Umur 20-an, nikah tak apa hari lagi pun. Sudah keluar rumah, sudah pergi buat tak elok dengan orang lain, sudah ditangkap. Keluarga perempuan ni dan suami turun pijamin. Apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni duk mai. Apabila satu kaum itu diuji dengan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan kotor. Bahkan lebih teruk daripada itu, Nabi SAW kata, hatta yu'linu biha. Sehingga kan mereka buat benda kotor ni, mereka pergi buat benda keji ni, mereka i'lan pula dekat orang. Maksudnya tidak ada segan silu, tidak ada malu. Pergi terlibat dengan zina, pergi terlibat dengan benda-benda keji, dengan benda-benda kotor ni, pergi buat dalam keadaan terang-terang, i'lan bagi orang tahu. Kalau berlaku benda yang macam ni, Nabi kata illa fashafihimut ta'un wal awja'. Tidak lain tidak bukan melainkan apabila masyarakat itu membiarkan perbuatan keji ini berleluasa, berlaku tanpa kawalan, tanpa ada pihak yang nak menegur, tanpa ada pihak yang nak melarang dan nak menangkap. Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala akan buat mai kepada kaum itu, kepada orang tempat itu, ta'un, iaitu penyakit wabak. Orang putih kata epidemik. Dia boleh mai dalam apa form pun, apa bentuk pun penyakit, dia boleh mai. Yang penyakit ini kalau dia kena, tak boleh kawal. Daripada kena seorang, dia jadi 10 orang. Daripada 10 orang, dia jadi 100 orang. Daripada 100 orang, epidemik. Dia merebak, dia melarat dan dia mewabak. Apabila kita dengar cerita adanya satu-satu wabak, kita mau ingat hadis ini. Wabak Allah tidak hantar mai, melainkan kerana ada benda yang menyebabkan Allah hantar wabak mai. Apa dia benda dia? Nabi SAW kata, apabila penduduk tempat itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan kotor, perbuatan dosa,
Tidak ada segan silu dan tidak ada orang yang nak menghalang, melarang dan menangkap orang-orang yang buat benda macam ni. Maka sampai masa Allah Subhanahu wa taala akan buat mai ta'un, akan buat mai satu wabak penyakit, wal auja', dan juga Allah Subhanahu wa taala akan buat mai satu fenomena kebuluran. Al auja', al ju', maksud dia lapang, kebuluran. Dia akan sampai satu tahap sampai makanan tak ada, Tuhan nanti hukum sampai macam tu. Allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Nabi kata Tuhan akan buat mai satu wabak dan satu bentuk kebuluran lapang yang tidak pernah berlaku dalam umat-umat sebelum itu. Yang kedua, kata Nabi SAW, walam yanqusul mikyal wal mizan. Apabila Allah Subhanahu wa taala buat mai ujian kepada orang meniaga, orang yang buat bisnes, yang mereka ini mengurangkan sukat dan timbang. Orang buat meniaga duk fikir nak untung macam mana, nak menipu. Kalau barang yang dijual itu melibatkan sukatan, dia tipu sukat. Kalau barang yang dijual itu melibatkan timbangan, dia akan tipu masa menimbang. Apabila orang yang meniaga mula duk buat benda macam ni, nak untung dengan cara menipu, dengan cara tipu sukat dan dengan cara tipu dalam menimbang, apabila mai keadaan macam ni, illa ukhidhu bisinina wa syiddatil ma'unah. Sampai masa Allah Subhanahu wa taala akan buat mai bala dalam bentuk kemarau. Allah buat mai bala dalam bentuk susah hidup. Wa jawri sultan alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan buat mai bala dalam bentuk Allah jadikan pemerintah mereka itu jahat. Apabila rakyat yang terlibat dalam meniaga duk menipu, tipu ketika sukat barang, tipu ketika timbang barang dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala buat mai bala dalam dua bentuk. Yang pertama, Allah bagi kemarau negeri itu. Kita lah pasal itu. Tadi Cuping mencatatkan cuaca 38.5. Cuping tadi. Dan kemarau ni kita kena ingat satu. Kemarau ini adalah bala, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata? Nabi SAW kata. Apabila ada golongan peniaga nak main kecoh dalam perniagaan, Allah Subhanahu wa taala akan buat mai bala dalam bentuk kemarau, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pemerintah mereka itu jur, fujur, jahat. Dia akan mai pemerintah yang tak ada hati perut. Dia akan mai pemerintah yang tak fikir kesusahan rakyat. Dia akan mai pemerintah yang penting diri sendiri. Dan benda ini adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita, Allah buat mai bala ni. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Apabila penduduk negeri itu diuji dengan satu sifat kedekut nak bawa keluar zakat, yamna'u zakata amwalihim, mereka menegah, menghalang daripada keluar zakat. Dah cukup haul, dah cukup setahun, dah cukup nisab, dah cukup dah, duk kecoh lagi, duk kira nak bagi tak payah keluar. Kalau berlaku keadaan macam tu, illa muni'ul qatra minas sama', maka Allah Subhanahu wa taala akan buat mai bala dalam bentuk Allah tahan ayam hujan, tak bagi turun.
Apabila berlaku keadaan orang mengaku Islam tapi tak mau bayar zakat, ataupun bayar kecoh. Apabila berlaku keadaan ini, keadaan orang Islam nak kecoh dari segi bayar zakat. Tuan-tuan tahu tak lah ni, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita disik dan dibaling, susah lah ni. Ada sesetengah masjid, termasuk Masjid Sultanah Bahiyah, dah buat tabung khas di bahagian belakang tu. Dia buat tabung khas untuk siapa-siapa yang berasa kesian dekat kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang kerja memotong ni. Pasal apa? Pasal harga getah ni dah tak ada harga. Kalau kita hari ni nak makan, boleh pilih nak makan apa, ada sebahagian daripada mereka ni sampai tak tahu nak makan apa. Ekoran daripada apa? Daripada harga getah jatuh. Mereka cari makan dengan getah. Jadi apabila harga jatuh, dia jadi tak ada pendapatan. Siapa nak tolong mereka ni? Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki lebih, kena tolong. Kita tolong dalam bentuk apa? Kita tolong nombor satu. Kita tolong dalam bentuk buat keluar zakat. Hak mana patut keluar, keluar. Kalau kita rasa kurang yakin dengan institusi yang diamanahkan menguruskan zakat, kita buat keluar zakat, pergi bagi tangan mereka yang susah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila penduduk negeri itu diuji dengan nak kecoh bila nak keluar zakat, Allah Subhanahu Wa Taala akan buat main bala dalam bentuk Allah tahan air hujan, tak pergi turun. Bila Allah tahan air hujan, tuan-tuan tak usah buat apa pun. Tuan-tuan tak usah buat pembedihan awan, tuan-tuan tak usah buat apa pun. Sebab yang kontrol hujan ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia satu aja. Satu aja. Apa dia? Semayang istisqa. Semayang minta hujan. Semayang istisqa ni, dia kena keluar daripada rumah, pi dalam keadaan menghina diri. Nak keluar pi atas padang tempat buat sembahyang istisqa tu, kita kena keluar pi tu, langkah keluar tu daripada pintu rumah dalam keadaan menghina diri, dalam keadaan kita betul-betul helpless, tak ada siapa dah boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita nanti baca hadis macam mana kemarau kena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa Nabi buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaulal bahaim lam yumtaru." Nabi kata kalau tidak kerana Allah melihat al-bahaim, binatang ternakan kaki empat ni. Kalau tak kerana Allah tengok unta, kalau tak kerana Allah tengok lembu, kalau tak kerana Allah tengok kebau, kalau tak kerana Allah tengok kambing, kalau tak kerana Allah tengok menatang-menatang ternakan al-bahaim ini, Nabi SAW kata lam yumtaru, Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Apabila penduduk negeri itu Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan mukir janji dengan Allah dan dengan Nabi. Kita janji apa tuan-tuan dengan Tuhan? Kita janji apa? Dalam Quran kata masa kita duduk di dalam alam arwah, dalam perut mak lu ni, kita dah angkat janji dengan Tuhan. Dalam Quran kata, Tuhan tanya roh kita masa di alam arwah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan hampa semua? Qalu bala syahidna. Roh kita masa tu dah janji, dah jawab depan Tuhan, bala syahidna, bahkan kami naik saksi, engkau ya Allah Tuhan kami. Janji. Bila kita beranak keluar mai atas dunia ni, apabila kita cukup umur, bila kita semayang, kita takbir Allahu Akbar, di antara iftitah yang kita baca, kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji.
Sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah, Tuhan semesta alam. Kita janji dengan Allah. Sehari kita semayang fardu 5 kali kita janji dengan Allah. Tapi kita habis semayang, kita tidak sembahkan hidup kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ego dengan Allah, kita sombong dengan Allah, bahkan kita takabur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mukir janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila penduduk sesebuah negeri itu semakin menjadi-jadi mukir janji mereka dengan Allah dan dengan Rasul, Nabi kata, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, Allah subhanahu wa ta'ala akan hantar mai musuh luar mai masuk negeri kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan buka pintu negeri ini, musuh daripada luar masuk mai, dia conquer, dia tawan negeri kita. Fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim, maka dia ambil habis segala hasil mahsul, duit ringgit yang ada dalam tangan kita, mereka angkat bawa balik habis. Tuan tengok dah apa yang Tuhan dah buat kepada Iraq. Iraq kena musuh luar masuk dalam negara Iraq ni. Rakyat marah dekat pemimpin mereka sendiri, dekat Saddam Hussein, kata macam-macam dekat Saddam Hussein. Dalam masa yang sama rakyat tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buka pintu, musuh luar masuk, musuh menguasai mereka. Akhirnya segala kekayaan negara itu dihangkut balik oleh musuh yang masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kelima, Nabi kata, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, apabila pemerintah di sesebuah negeri itu lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, pemerintah tidak memilih untuk melaksanakan hukum Allah di dalam negeri mereka. Apabila berlaku satu keadaan di mana negeri orang Islam, yang memerintahnya Islam, yang mengisytiharkan perlembagaannya Islam, tiba-tiba mereka tidak mendaulatkan hukum Islam. Hukum Islam ni maksud dia apa, tuan-tuan? Dia kena ikut semua, bukan sahaja bab hudud, bahkan dia kena ikut semua. Ibadat mesti ikut cara Islam, munakahat mesti ikut cara Islam, muamalat ekonomi mesti ikut cara Islam, dan juga undang-undang jinayat mesti kena ikut cara Islam. Apabila semua pakej ni dilaksanakan di dalam negeri yang Allah bagi orang Islam berkuasa, mereka selamat. Tapi apabila Allah bagi kuasa kepada orang Islam untuk memerintah sebuah negeri, tiba-tiba mereka memilih untuk tidak melaksanakan hukum Allah di dalam negeri mereka. Sistem ekonomi masih cacar marba lagi. 25% sahaja ikut Islam, 50% sahaja ikut Islam, 50% lagi masih mengamalkan sistem kapitalis dan riba. Undang-undang baru 20% sahaja ikut Islam, 80% lagi masih lagi mendaulatkan undang-undang yang bukan Islam. Apabila berlaku keadaan macam ni, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mainkan bala ke negeri itu. Mereka sama mereka hidup dalam ketakutan. Lah takut dah, tuan-tuan. Kalau tak takut, rumah kita tak pasang grill. Rumah buat elok-elok, bubuh grill. Rumah buat elok-elok, bubuh grill, macam duduk dalam penjara. Buat rumah tu saja habis dah ratus ribu, grill saja 50,000. Pasal apa yang pergi buh grill tu? Pasal apa buh grill? Pasal takut. Takut apa? Takut jenayah yang menjadi-jadi. Bukan kata nak tinggal rumah, nak pergi Kuala Lumpur, takut.
Duduk dalam rumah pun takut. Duk lena pukul 2 pagi, bunyi korak-korak bangkit. Bangkit tu dengan berdebak, buk, telefon jiran sebelah. Hang tolong tengok Ustaz, kot tingkat rumah hang, ada siapa main duk khobek pintu rumah aku. Takut. Padahal dalam rumah bukan ada apa duit pun, tapi takut. Ada anak perempuan seorang dapat tawaran kerja nak kena pergi Kuala Lumpur, takut. Pasal apa takut? Anak perempuan kita nak pergi kerja Kuala Lumpur, kita takut pasal apa? Pasal kita tak ada siapa boleh memberi jaminan dia selamat di sana. Siapa nak bagi jaminan? Buka TV tengok, kena bunuh sana, kena bunuh sini, jumpa mayat separuh bogel, jumpa macam-macam benda duk keluar dalam TV. Mau kita tak takut? Takut ni apa dia tuan-tuan? Hadis Nabi SAW kata, itu bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal pemerintah tidak memilih untuk melaksanakan hukum Islam, maka Allah campakkan rasa takut dalam hati rakyatnya. Betul tak betul tuan-tuan apa yang Nabi kata? Tak apa nak berani angguk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hantar Nabi dia mai, dia buat turun ayat Quran dekat Nabi, Nabi baca ayat Quran, Nabi hurai pula maksud ayat itu dengan hadis dia. Buat mai dekat kita satu agama, nama dia Islam, satu agama yang merupakan package yang sempurna, yang kalau sekiranya kita pegang, kita ikut sungguh-sungguh dengan ikhlas hati, kita tak payah bimbang apa, Allah jaga kita. Kerana kebanyakan orang Islam hari ini, dia ada krisis keyakinan terhadap janji Allah. Dia baca Quran, dia duduk dalam kelas pengajian tafsir, dia dengar hadis Nabi, dia dengar huraian hadis Nabi, hati dia berdetik, kata Quran tu betul, kata hadis tu betul, tapi bila mai peringkat pelaksanaan, dia kurang yakin. Dia rasa tak apa nak confident dengan Islam ni. Ataupun cara mudah kita kata, dia rasa Islam ni hanya sesuai di masjid, sesuai untuk nikah kahwin, untuk kematian dan sebagainya, tapi Islam tidak sesuai untuk diamanahkan mentadbir sebuah negara. Dia rasa macam tu. Sedangkan dalam masa yang sama, dia kata dia orang Islam, dan dia marah kalau orang buat lebih kurang dekat Islam. Tapi dalam masa yang sama, dia tak cukup yakin dengan Islam yang Allah bagi mai dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini nak cerita kemarau jadi di Madinah. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaum al-jum'ah. Faqama an-nas fasahu. Faqalu ya Rasulullah qahata al-matar واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kata dia Nabi SAW sedang berkhutbah hari Jumaat. Nabi tengah bagi khutbah. Faqaman nas fasahu, tiba-tiba pakak bangkit. Dia ada satu riwayat lain kata ada satu badui bangkit. Riwayat Al-Bukhari kata pakak bangkit ramai. Pakak-pakak bangkit, Nabi tengah khutbah, depa pakak-pakak bangkit. Fasahu, depa berseru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata depa, ya Rasulullah, qahatal matar. Nabi tengah duk khutbah jemaah ni. Dia tak boleh tahan. Berbangkit, dia berkata, ya Rasulullah, qahatal matar. Hujan tak turun lama dah, dia berkata. Wahmarat asyajar, pokok jadi merah habis. Kita kata kuning habis, pokok kuning, daun luruh, rumput-rumput padang sekolah semua jadi kuning. Waktu Nabi tengah duk khutbah sama jemaat ni, depa bangkit ramai-ramai pakai doa habaq, ya Rasulullah, ni kita ni apa nak jadi ni, hujan lama dah tak turun, ni apa nak jadi ni, pokok-pokok habis jadi kuning, jadi merah ni. Wahalakat al-bahaim, menatang ternakan pun mampu habis dah, binasa habis. Unta pun mati, kebau lembu, kambing, semua binatang ternakan hak duk belah ni kodok mati. Pasal apa? Pasal air tak ada. Fad'ullah yasqina, tolonglah saat dia kata dekat Nabi, tolong doa kepada Allah, minta Allah bagi air untuk kita minum, minta tolong. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dah bangkit pakai duk kata macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus angkat tangan, Allahumma asqina, Allahumma asqina, 2 kali Nabi kata. Nabi kata, ya Allah, bagilah air untuk kami minum. Ya Allah, bagilah air untuk kami minum. 2 kali. Wa aimullah, kata Anas bin Malik, dia kata demi Allah, dia kata. Terlucut aja benda tu di mulut Nabi. Nabi kata demi Allah, demi Allah. Nabi minta, ya Allah, turunkanlah hujan, bagilah mai air dekat kami, ya Allah, bagilah hujan, bagilah mai air dekat kami. Anas kata, demi Allah, ma nara fis samai qaza'ah min sahab. Baru sat-sat tadi nak tengok awan nipih pun tak ada. Tak ni sebelum sembahyang jemaat tak ni, awan nipih pun tak ada di langit, dia kata. Tapi Nabi sebut aja, ya Allah, buat mailah air kat kami, kami nak minum, ya Allah, buat mailah air kat kami, kami nak minum. Fanasya'at sahabah, tiba-tiba awan duk mai sikit, jadi gumpalan awan yang cukup banyak. Wa amtarat, hujan turun berat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa nazal 'anil mimbar, hujan turun. Nabi turun daripada mimbar. Habis khutbah turun. Dalam riwayat lain kata apa? Basah lecun janggut Nabi. Basah lecun. Pasal hujan lebat. Basah lecun janggut Nabi ni. Wa nazala 'anil mimbar. Nabi turun daripada mimbar. Fasalla. Nabi SAW semayang jemaat. Falamman sarafa, sampailah selesai semayang sah lerah semua, lam tazal tumtir ilal jumu'ah allati taliha. Hujan hak tadi turun masa Nabi doa tadi ni, tiba-tiba turun, hujan tak berhenti sampai jemaat pula dah dia main macam ni pula. Daripada jemaat ni Nabi SAW doa minta Allah turun hujan, dia hujan sampai tak berhenti-henti punya hujan. Sampailah kepada Jumaah taliha, jemaat yang berikutnya. Apabila Nabi SAW tengah baca khutbah jemaat yang minggu berikutnya, falamma qama an-nabiy SAW yakhutub, tengah Nabi duk bagi khutbah jemaat minggu yang berikutnya, sahu ilaihi, buat ramai pula buat ni hak tadi doa abang kat Nabi, ya Rasulullah, hujan tak turun langsung, pokok pun menjadi merah habis, menatang mampu habis ni, puak dia bangkit pula.
sahu ilaihi, depa berseru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddamat al-buyut. Depa kata, ya Rasulullah, hujan sampai tak berhenti ni, apa saja rumah pun reban. Rumah buat pada apa tuan-tuan zaman tu? Tanah liat. Tanah liat. Kan kita baca hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, semua pakai nak ajak Nabi pergi tidur rumah mereka. Susahlah. Kalau Nabi pilih rumah dia ni, hak lain kecil hati. Kalau pilih rumah dia ni, hak ni kecil hati. Nabi lepas unta dia, Al-Qaswa, nama unta Nabi ni. Dia jalan cedik. Dia pergi di pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lepas tu Nabi kata, aku tuan punya barang yang duk galah atas belakang unta tu. Aku akan pergi mengikut ke mana pergi barang aku. Maka Nabi pilih untuk duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari diceritakan dalam hadis tu berapa tingkat? 2 tingkat. 2 tingkat. Mulanya Abu Ayyub ni tak tahu punya seronok dia ni, panggil Nabi tidur di tingkat bawah. Dia tidur di atas. Malam pertama tak boleh lena. Wang win di atas ni tak boleh lena. Bini dia ketahuan, abang pasal apa? Dia kata, aku tak boleh, aku rasa aku bersalah ni. Pasal apa? Nabi tidur di bawah, aku rasa macam aku duduk langkah kepala Nabi. Bini dia kata, jom turun bawah lah. Turun pergi dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur di atas. Nabi kata, awak pasal apa? Aku rasa bersalah, aku rasa macam aku duduk langkah kepala Tuan. Tuan naik di atas, bagi saya tidur bawah. Nabi kata, tak apalah, galah beg naik pergi di atas. Hadis tu nak cerita, kata rumah berapa tingkat? 2 tingkat. Tapi rumah zaman tu buat pada apa? Daripada tanah liat. Tanah yang dikeringkan, dia jadi keras macam semen. Tapi main dengan hujan turun daripada jemaat ni sampai jemaat lagi sekali, hujan duk turun lebat ni, apa jadi dengan rumah tanah liat ni? Ni dia beritahu. Dia bangkit, dia beritahu dekat Nabi, dia kata, tahaddamat al-buyut. Dia kata, ya Rasulullah, rumah pun reban habis dah ni. Begitu. Wanqata'at as-subul, jalan-jalan pun terputus habis. Zaman tu tak ada lagi lebuh raya Borneo ni, tak ada lagi. Putih jalan ni, perjalanan ni orang nak pergi daripada Madinah, nak pergi Mekah, daripada Madinah nak pergi sampai ke Al-Ula, nak pergi sampai Madain Saleh, nak pergi sampai ke Taimak, nak pergi sampai ke Tabuk. Dia ada jalan dia, walaupun padang pasir, tapi dia ada jalan dia, walaupun tidak ada plus lebuh raya utara selatan, tapi dia ada jalan dia. Jalan pun habis, air lintah jadi tenggelam, hilang, cari. Itu yang dimaksud dengan wanqata'at as-subul, jalan-jalan pun terputus habis. Fad'ullah yahbisha anna. Dia kata, ya Rasulullah, minta tolong sekali lagi, minta dekat Tuhan, tahanlah hujan ni, jadilah, banyak dah ni. Lagu tu pula. Fatabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, Nabi senyum. Nabi senyum. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata, Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, ya Tuhan, turunkan hujan hawalaina, tapi keliling kami. Wala alaina, jangan turun hujan atas bumi kami Madinah ni. Dalam hadis lain kata apa? Belum sempat Nabi tunjuk tangan naik, bila Nabi sebut dalam doa tadi, Allahumma hawalaina, ya Allah, hujan hadut turun di Madinah ni jangan bagi turun tang ni, bagi turun hawalaina, kawasan sekitar Madinah. La alaina, jangan bagi turun mai atas kami ni, sebab kami susah ni dengan hujan duk turun tang ni. Belum sempat, dalam riwayat lain kata, belum sempat Nabi isyarat tangan tunjuk macam tu, stop hujan. Hujan stop terus. Fakashaqat al-Madinah, tiba-tiba sahaja langit Madinah jadi terang benderang. Tiba-tiba, on the spot, mata semua orang boleh tengok. Yang duk turun tak berhenti selama 1 minggu ni, Nabi sebut-sebut macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak boleh dengar Nabi dia minta. Stop terus, langit tiba-tiba jadi terang benderang, jadi cerah.
faja'alat tamturu haulaha, maka hujan pi di kawasan sekitar Madinah, turun di atas bukit-bukit yang ada di sekitar Madinah, tidak turun di Madinah tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni. Wala tamturu bil Madinah qatrah, setitik pun tak ada lah, stop dandan. Fa nazartu ila al Madinah, kata Anas bin Malik, aku langut naik tengok ke langit Madinah, wa innaha la fi mithlil iklil, ternyata hujan hanya turun di sekitarnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak simpulkan apa dia tuan-tuan? Yang pertama, 5 benda tadi jangan buat. 5 benda tadi yang boleh mengundang bala azab mai kat kita, jangan buat. Yang kedua yang kita nak simpulkan di sini ialah apa? Bukan kita ni nak jadi Nabi, jadilah orang yang ikut Nabi. Mudah-mudahan kalau kita ni jadi orang yang betul-betul ikut Nabi, mudah-mudahan kita ni masuk dalam kumpulan orang yang doa kita Tuhan dengar. Bila dia main kemarau, kita minta doa, Tuhan dengar, Tuhan bagi hujan. Bila dia main hujan sampai jadi banjir, kita doa, Tuhan dengar, Tuhan stop hujan. Kalau kita boleh jadi orang macam tu, orang yang mustajab doa kerana kita ikut Allah dan Rasul, dah cukup baik. Masalah kita hari ni apa dia tuan-tuan? Kita sangat kurang orang yang mustajab doa. Kita ramai orang yang ada ilmu, kita kurang orang yang bercakap dengan hikmah. Ilmu ada, tapi cakap tidak ada hikmah. Dan kita lagi kurang orang yang mustajab doa, sedangkan kita ramai orang yang berilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan akhirnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laysat as-sanah bi an la tumtaru, walakinna as-sanah an tumtaru wa tumtaru wa la tunbitul ardu syai'a, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, laisat as-sanatu bi an la tumtaru. Nabi kata, hampa kenapa betul benda ni? Kemarau tu bukan hujan tak turun. Kita faham kata kemarau tu tak hujan. Nabi perbetul sikit benda ni. Nabi kata, jangan ingat kata bila hujan tak turun tu kemarau. Kemarau maknanya hujan tak turun, jangan. Nabi kata, walakin as-sanah, Nabi kata, tapi kemarau sebenarnya ialah antum taru wa tumtaru, hujan turun, hujan turun. Nabi kata, Nabi ulang 2 kali, wala tunbitul ardu syai'ah, tapi hujan turun pun kita tanam apa pun tak mau tumbuh. Itu kemarau sebenarnya, Nabi kata. Jadi kalau berdasarkan hadis ni, kita kira tak kemarau lagi. Kemarau yang pernah kena kepada umat dulu lebih teruk daripada apa yang kena kita pada hari ini. Jangan kita mengundang kemarau yang lebih teruk. Kerana kemarau hak tak teruk ni pun kita dah tak boleh tahan. Jangan kita undang kemarau yang lebih teruk. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita masuk muka surat 53. Muka surat 53, bab ma jaa fid dawa wal hathi alaih. Itu bab yang datang pada menyatakan berubat. Maksudnya bila sakit kena berubat. Tajuk malam ni bab yang mai nak cerita dekat kita tentang berubat apabila sakit dan kita disuruh supaya berubat. Ketahuilah saudaraku, berubat itu disuruh oleh syarak. Pasal apa tuan-tuan?
Pasal ada orang bila sakit tak mau berubat. Ada. Lah apa dah? Lah apa dah? Kadang-kadang orang tua-tua sakit, dia pesan. Dia kata, mak nak pesan kat hampa semua, jangan bawa mak pergi hospital. Dia pesan itu. Kata tak boleh mak. Kata kita kena pergi ni hospital. Mak tak mau pergi. Kecuali dia kata kalau mak dah sampai tak sedang diri dah, hampa nak bawa pergi mana pun punya suka. Tapi lagi mak duk sedang, lagi mak duk kenal hampa, jangan bawa pergi mak di hospital. Oh dia tak mau. Dia duk ubat lagu dia lah. Dia ambil daun apa, dia upang, dia tempel tang tu tang ni, dia duk bagi tu. Dia tak mau berubat. Tanya dia awak, mak pasal apa pergilah hospital depa. Mak tak mah dia kata, hak ni jadi macam ayah hampa pergi mati seorang di hospital. Dia ada sejarah pula dah. Dia ada sejarah. Dia tak mau jadi macam ayah hampa pergi mati seorang di hospital. Dia kata, Allah kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia main malam ni tajuk nak cerita, kata kalau sakit kena berubat. Jangan buat tak mau berubat. Dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh berubat itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada hadis dia kata bila sakit suruh pergi berubat. Kata hadis tu an Umamah bin Syarik radhiyallahu anhu qalatil a'rab ya Rasulullah ala natadawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya ibadallah. Maksudnya diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Usamah bin Syarik radhiyallahu an. Usamah ni dia walaupun ni masa ni dia ada di Madinah, dia kemudiannya pergi ke Kufah. Kufah ni di mana tuan? Di Iraq. Kebanyakan sahabat Nabi lepas pada Nabi wafat dia keluar. Keluar daripada Madinah. Pasal apa dia keluar? Pasal berdakwah. Keluar. Sahabat Nabi meninggal merata tempat. Pasal apa? Kalau tidak kerana mereka keluar meninggalkan bumi Madinah, Islam tidak berkembang ke tempat lain. Mereka keluar, tinggal tanah laman, tinggal kampung, nak pergi bawa dakwah Islam yang Nabi SAW bagi ke mereka. Maka Usamah bin Syarik, dia ni pergi Kufah. Di Iraq. Dia pergi sana. Katanya telah berkata satu orang Badui, ya Rasulullah, tidakkah boleh kami berubat apa-apa sakit kami? Satu Badui mai tanya Nabi SAW. Satu Badui mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami ni kalau ditakdirkan sakit, boleh tak boleh kami berubat? Tanya Nabi. Jawab Nabi SAW, bahkan ya ibadallah. Nabi kata, bahkan wahai hamba Allah, sakit kena berubat. Nabi kata kalau sakit kena berubat. Nabi kata. Sabda Nabi, tadawau fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Nabi kata maka hendaklah berubat sekalian kamu. Tadawau, Nabi suruh siapa pun kalau sakit berubat, pergi cari ubat. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak hantar mai dan tidak menjadikan satu-satu penyakit, melainkan telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala penawar nak bagi sembuh dia. Nabi kata tidak ada satu penyakit dalam dunia ni yang tak ada ubat. Cuma kerja hampa kena pergi cari ubat ni. Maknanya kalau orang kata ni sakit ni tak ada ubat lah ni, ada. Cuma kita tak jumpa lagi. Ada. Macam hari ni, orang sakit apa? Dia kata tak ada ubat. Kanser. Dia kata tak ada ubat. Pasal apa jadi pun tak tahu. Kanser ni betul-betul pasal apa? Tak tahu. Doktor pun hari ni senang. Kalau nampak satu penyakit pelik sikit, abang kanser. Senang. Pasal apa? Pasal tak gaduh abang punca dia apa dan tak tahu nak berubat dia macam mana. Habis sangat pergi dia test dia kata Allah, dia kata awak main lambat sangat, dah tahap 4 dah, dia kata dengar tahap 4 tak ada apa, balik buka Yasin. Penyakit ni yang kata penyakit ni betul ke kanser ni tak ada ubat? Tak betul. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata tiap-tiap penyakit yang Allah hantar mai, Allah hantar ubat dia sekali, tapi hampa kena usaha cari ubat dia.
Itu kata Nabi SAW. Dan tidaklah Allah menjadikan satu penyakit, melainkan Allah hantar sekali main dengan penyakit itu ubat untuk nak menyembuhkannya. Maka apabila sakit kamu, ikhtiarkanlah ubat itu. Sakit, pergi cari. Kanser ni semua besar punya cerita, tuan-tuan. Batuk Batuk Dia main batuk ni, tuan-tuan. Ya Allah, 3 biji kelanet kita pergi. 3 macam antibiotik dia bagi. 3 macam ubat batuk dia bagi. Tak ada sikit pun kesan pada batuk kita ni. Satu orang habaq kat kita, dia kata, Ustaz, berapa lama dah batuk? Ustaz, kata saya, sebulan lebih ni, sampai sakit kengkung, sampai dada sakit, sampai suara pun naik parau, kita kata. Ustaz, cuba try tengok. Cuba try pula 2 kali. Dia kata, Ustaz, cuba try tengok. Dia kata 2 kali, so cuba tu. Dia kata apa dia? Ustaz ambil madu lebah, tapi kena madu betul ke? Bukan madu gula merah. Dia kata ada pula syarat. Ustaz ambil madu lebah, dia kata Ustaz perah asam limau, masuk dalam madu lebah tu, selawat pula 3 kali. Yang tu yang tak tahan tu. Selawat 3 kali, dia kata bismillah, insya-Allah. Dia kata tak pun duk ingat madu lebah ni memang surah ada satu ni, suratul Nahli, cerita pasal lebah, cerita pasal madu lebah apa semua. Kita pun hati penuh keyakinan, pergi tangkap satu madu lebah, perah, bukan kita nak makan selawat, perah selawat lah. Pasal duk perah tu selawat ni, yakin ni, dengan izin Allah lega, tuan-tuan. Kawan kita pula batuk, kedekong bunyi, kita pergi abang kedai serubat tu, dia kita selawat 3, dia selawat 7, dia bagi lagi lebih lagi. Tak baik pula dah. Lalu jumpa satu kawan lain, dia kata, hang berapa lama dah? Kawan kita ni, hang berapa lama dah batuk? Dia kata, saya ni masuk 2 bulan ni, sampai depa doktor pun sumpah saya kata batuk kering ni. Allahu Akbar, kata. Pergi ambil ubat dah, ambil dah klenet ni, sampai aku menyampah dah tengok doktor tu. Dia pergi menyampah ke doktor pasal dia tak mau baik. Dia kata, cuba hang try lagi sekali. Ni yang kata ni penawak ni kadang-kadang satu orang dengan satu orang dia tak sama, tuan. Cuba hang try, dia kata. Apa dia? Toyu cak kipas udang pula dah. Ya Allahu Akbar. Toyu cak kipas udang tak pernah terlintas dalam kepala. Dia hang try tengok, toyu cak kipas udang, dia kata. Perah asal limau juga, tapi toyu. Insya-Allah, dia kata. Lega, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang kadang-kadang penawak dia tak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita try, kerana penawak dia ada, cuma kena dengan orang tu tak kena dengan kita. Tapi kita keep on trying, duk try, insya-Allah dia akan jumpa penawak dia. Pasal apa? Hadis duk mai kat kita, dah bagi tahu, dah kata apa penyakit pun ada penawak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Esok toki toyu cak kipas udang telefon saya. Dia kata, Ustaz, terima kasih banyak Allah, tolong iklan toyu saya apa semua. Ustaz bila nak main Johor, dia bagi botol toyu sampai sengit ke terbang nak bawa balik. Kipas udang ni Johor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apa? Kalau kenalah penyakit itu dengan ubatnya, sembuh ia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata nak kena tu aja. Bila kena, insya-Allah dengan izin Allah lega kita daripada penderitaan yang sekian lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata berubat penyakit ini apa hukum dia? Dia nak beritahu, dia nak bincang pi berubat ni boleh ke tak boleh? Dari segi agamanya boleh ke tak boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim. Dan ada di dalam hadis itu isyarat kepada sunat berubat penyakit yang kena seseorang. Kalau kita baca hadis tadi, dah nampak clear dah. Nabi suruh pergi berubat. Maksudnya pergi berubat salah ke tak salah? Berubat tak salah. Cuma pergi bagi kena tempat. Jangan kita batuk, dia pergi hampuk buah temikai hati tanah, itu tak mau. Itu tak nak kena mengena dengan batuk. Buah temikai tu potong, buah peti bagi kita makan, buah gula sikit cantik. Tapi duk hampuk membaziang 3-4 biji temikai ini bukan suruhan agama. Baik. Maka
itulah mazhab kita dan itulah mazhab jumhur salaf dan sekalian khalaf. Semua ulama sepakat mengatakan orang sakit disuruh berubat, dan pergi cari orang yang pandai berubat dengan cara yang tidak salah itu disuruh. Dia kata berubat tu disuruh, tapi nak kena tengok kawah berubat tu macam mana. Kalau dia berubat tak nampak pelik-pelik pada dia, tak ada masalah. Tapi kalau nampak domat, nanti saya aduh. Begitu. Kata rawi hadis ini, au qala dawaan illa da'an wahidah. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Ini arti dia, sabda Nabi SAW, tidak dijadikan Allah satu penyakit melainkan ada baginya ubat. Nabi kata Allah tak akan jadikan penyakit melainkan Allah jadikan ubat, kecuali satu penyakit sahaja yang tidak ada ubat. Apa penyakit pun ada ubat dia, kecuali satu. Nabi kata hak ni tak ada ubat. Bila Nabi SAW kata begitu, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa dia penyakit yang tak ada ubat itu? Apa dia ni? Penyakit apa ni yang tak ada ubat ni? Sabda Nabi SAW, penyakit tua. Dia kata tua tak apa yang nak buat. Kita boleh pergi jumpa apa yang dia buat kosmetik punya surgery ni kan, oh dia boleh buat, oh yang buat pasal kita domain 80 dia turun bergelambang ni apa semua, sampai pelupuk mata pun dia turun, main nak buka mata pun tak boleh, dia kebal main atas biji mata semua kan. Tuan-tuan pergi jumpa ni yang dia buat pembedahan kosmetik ni, dia boleh buat ni muka ni, tahu dia jadi lagu umur 17, umur 86 dia buat bagi jadi 17, tak karut ke tuan-tuan? Macam kita duk pakai kereta ni, umur kereta kita ni dah 45 tahun dah kereta ni. Kereta apa 45 tahun? Kereta apa? Toyota KI lah. KI ada 40 tahun. Hantar pergi kedai spray cat baru apa semua, buat bagi macam apa semua keluar mai kan. Tengok kita kata ni kereta apa ni, model apa ni, Toyota KI. Toyota KI ke macam ni, nampak elok, tapi enjin lama juga. Enjin lama juga. Kalau nak cari pasal, pergi ambil enjin Volkswagen baru ke apa ke bubur, dan tu memang boleh pasal kat kita. Pakai enjin lama juga, tak payah nak buat apa dengan enjin ni. Manusia pun serupa. Pergi buat pembedahan kosmetik, jadi macam umur 17 dan sebagainya, tapi tang sakit lutut, duk sakit lutut juga, tak payah apa-apa. Baik, so dia kata apa? Nabi SAW kata satu benda yang tak ada ubat, apa dia? Tua. Dan Nabi sebut tua itu penyakit. Cuba kita baca masalah. Dia kata tua itu apakah sebab dinamakan penyakit? Pasal apa tua ni penyakit? Orang jumpa kita kata, Ustaz, okey gini sihat no? Alhamdulillah sihat, tapi ada satu tak payah buat apa. Apa dia? Tua. Tua. Betul Ustaz tak tua ikut. Kita tanya dia, hang minum kopi lagi? Dia cuba untuk nak jack kita. Kan? Kita terus tanya dia, hang minum kopi lagi? Ya. Tua lah. Tua ni dia kata satu penyakit. Pasal apa? Dia kata tua dipanggil penyakit. Sebab pun dinamakan tua itu penyakit kerana tua itu membawa kepada binasa. Dia kata tak payah dah. Kita umur nak main 90 dah, mereka duk suruh jadi Perdana Menteri lagi. Yang ni tak ada kena-mengena dengan Malaysia. Malaysia tak ada kena-mengena benar ni. Umur 90, mereka duk tolak belakang ni suruh jadi Perdana Menteri. Mana boleh 90. Kalau gagah pergi duduk pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata al-haram, ha simpui, bukan ha kecil, ha simpui, al-haram. Al-haram ni maksud tua. Tua ni otak bergeliga, cakap pandai, macam mana pun tua juga. Kalau nak tolak naik tak boleh dah. Kalau orang duk suruh kat dia, jangan buat naik aku tak boleh dah, dia kata. Pasal apa? Pasal tua.
Dia kata di sini apa dia? Kerana tua itu membawa kepada binasa. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Macam mana roti gardenia? Roti gardenia dia ada expiry date dia. Tarikh expired dia tu ada. Expiry date dia dah ada tulis dah, kata 20 hari bulan. Kita pergi kedai 20 hari bulan. Kita pergi, kita nak beli roti ni, tengok 20 hari bulan. Tapi duk cadang roti ni bukan nak makan hari ni, nak makan esok lusa. Tak usah belilah, pasal dah expired. Sama dengan manusia. Tiap-tiap seorang daripada kita ni ada expiry date. Expiry date tu apa dia? Tarikh mati kita. Tetap dah, tak boleh ubah. Tahun lepas dengan tahun ni kita lagi dekat dengan tarikh kematian kita. Tahun ni dengan tahun depan tak tahu berapa hari lagi tinggal dengan tarikh kematian kita. Macam itulah kita ni. Tak usah macam mana kita ni, kita mendekati tarikh expired itu. So, dia kata tua ni ialah hampir kepada kebinasaan. Maksudnya nak rosak dah, nak mati dah. Itu maksud dia. Kerana tua itulah yang mendaifkan badan. Tuan, dia main umur 40 dia start dah. Umur 40 start dah. Cakap duk. Ini orang tak main kuliah tak tahu ah. Orang ustaz buat apa, duk dengar suara tak tahu apa. Kan? Cakap. Tu pasal apa tu? Angin dia duk tendang dalam tu, dia duk tendang. Benar ni, dia tak main dekat orang muda. Umur 20-an ada. Tak ada. Hak duk main ni, dia 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, dia duk main. Sampai kawan duk dekat, duk tengok awak dia ni pasal apa ni? Lagu nak belahak, tak belahak. Lagu macam mana angin duk. Tua lah. Pasal tua lah. Dengan kerana umur tua ni, dia main sakit orat. Sakit orat ni sampai tak tahu nak abang. Tang mana sakit pun tak tahu, tapi sakit. Dia main sakit lutut. Dia main sakit sendi. Ni semua ni cerita orang tua-tua. Kita dulu masa tak apa nak tua dulu ni. Tengok ayah kita, duk tengok mak kita kan. Kadang-kadang bila kita pergi di rumah tu, dia kata ni hang picit sat kaki mak ni. Kita duk ingat tadi nampak berjalan cedah elok. Kita main duk abang kata kaki sakit lepas suruh picit. Kita duk ingat kita dia saja nak merak dengan kita ke apa. Tak apalah picit lah kan. Bodak oh. Dia amai kat kita pula lah ni. Ni tuan-tuan duduk lama duduk bersila. Ni sekali nak maki mayang isyak ni. Oi. Ada hak tak dan tunggu isyak apa dah ni. Ni duduk main pukul 9, 4 minit ni. Mula dah lagu duduk lagu ni. Lagu nak apa betul? Sekali lagu tolak kot ni pula. Sekali lagu macam buat pergi tegak lagu tu. Sekali lagu kepala lagu duduk main lagu tu. Kan? Dia duduk main melisah dah. Lepas tu duduk tengok jam. Jadi ni tak guna. Dia kata 9-5 minit dia duduk buat apa. Dia nak main marah. Pasal apa tuan-tuan? Tua punya pasal. Dia main benda-benda ni semua. Dia main lebih kronik lagi. Dia main lebih kronik lagi apa? Dia main jantung. Dia main darah tinggi. Dia main kencing manis. Dia main kencing manis sampai duk kena cucuk insulin. Dia main kencing manis lagi kronik sampai duk kena dialisis. Dia main tu dia makin lah. Tu maksud dia apa tuan-tuan? Expiry date makin duk dekat. Tarikh expired dah makin duk dekat. Inilah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata. Dan dia kata kerana tua itulah yang menyebabkan badan jadi dhaif, jadi lemah dan sakit situ dan sakit sini sampailah membawa kepada mati. Dia kata dia main lepas satu-satu tetapi dia jadi duk terkendon. Tahu terkendon? Duk elok-elok ni duk semayang terkendon. Dia terkendon. Kalau orang Perlis kata sakit lutut. Sakit lutut ini terkendon lah. Dia terkendon sakit lutut. Kan? Duk berdiri elok-elok dia terlipat lutut tu, terkendon. Dia terlipat lutut. Betul nak gagah berdiri juga dia nak main ketang. Kawan belakang tengok dia, orang tua ni Parkinson ke apa. Dia bukan Parkinson, dia nak terkendon. Dia duk tahan tak mau kendon tu. Dia main ni kata orang sakit ni. Dia main lagi worse ni apa dia tuan-tuan? Dia mula dah kencing berak tak boleh kontrol. Habislah tuan-tuan. Hak zaman muda, handsome, segak, cakap pandai, duit ada apa semua ni. Bila dia main peringkat duk pakai pampers ni, habis.
Habis duit pun tak ada mana. Apa pun tak ada dah masa tu, melainkan mengharapkan ihsan anak-anak tolong jaga. Macam inilah rotation ataupun pusingan hidup kita ni macam inilah. Itu sebab Islam dia buat main apa? Dia suruh kita buat baik dekat orang-orang hak sakit macam ni. Pasal ke depan esok kita nanti sakit, mudah-mudahan ada orang nak buat baik kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abi Hurairah dan Abi Khuza'ah daripada bapaknya dan Ibni Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih, dia kata. Baik, masalah menjadi tabib itu haruskah ia? Boleh tak boleh? Dia kata kita pergi jadi tabib. Tabib ni bahasa lama, bahasa barunya jadi doktor. Boleh tak boleh kita jadi doktor? Ni tajuk dia. Dan dia kata ilmu tib. Taba, tib. Daripada tib tu jadi tabib. Tib maksud dia apa? Perubatan. Kalau anak tuan-tuan mengaji Maktab Mahmud, dapat keputusan Parisa cantik, dapat tawaran pergi Mesir, buat kuliah tib. Dia kata kuliah tib maksud dia apa? Pergi buat perubatan, pergi buat bidang perubatan di Mesir. Bidang perubatan tu dia panggil kuliah tib, perubatan. So dia kata boleh tak boleh satu orang ni menjadi tabib, menjadi doktor, dan boleh tak boleh belajar ilmu tib, ilmu perubatan? Boleh tak boleh? Adakah ilmu itu betul ada dalam Islam? Dia kata. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan segala hadis di dalam sahih Muslim, beberapa jumlah daripada ilmu agama dan juga ilmu dunia, dan betul ilmu tib itu, dan harus menjadi tabib pada jumlah. Dia kata betul ilmu perubatan tu ada betul. Itu bukan ilmu dunia, itu ilmu yang ada asasnya dalam agama, dan tidak salah menjadi doktor. Walaupun tuan-tuan di sana ada hadis, hadis riwayat daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dia kata qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi waja' wa qad kada yubtiluni. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al yadaka al-yumna alaihi wa qul bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kata Nabi 7 marat. Faqultu dhalik fashafani Allah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maksud dia apa tuan-tuan? Uthman bin Abil As, sahabat Nabi, dia kena sakit teruk. Dia kata qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sakit teruk tu dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi wajang, ketika itu aku sakit lorat. Dia kata sakit sungguh. Dia kata qad kada yubtiluni, hampir-hampir sakit tu dia rasa macam nak bawa mati, sakit. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila pergi jumpa Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Uthman bin Abil As ni, Nabi kata ij'al yadakal yumna alaihi. Nabi kata tangan kanan hang letak atas tempat sakit. Sakit dada tak atas dada, sakit perut tak atas perut, sakit tangan tak atas tangan, sakit kepala tak atas kepala. Ambil tangan kanan letak di atas tempat sakit. Wa qul, dan baca. Nabi kata kalau sakit dada, tak tang dada ni baca bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nabi kata ulang 7 kali. Hadis sahih. Ulang 7 kali. Tang mana sakit pegang bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 7 kali. Uthman bin Abil As yang tengah duk sakit kuat ni pergi jumpa Nabi. Bila Nabi ajak dia macam tu, dia pun buat. Nabi tak buat. Nabi ajak suruh buat.
Awak Nabi tak pernah jampi orang ke? Nabi tak pernah berubat orang ke? Pernah. Tapi Nabi ajak juga buat sendiri. Di makna kita tak selama-lamanya nak bergantung dekat orang bila kita sakit. Bahkan Nabi SAW ajak kita sendiri. Sakit tang mana? Ambil tangan kanan tak, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali ulang, buat Nabi kata. Osman bin Abil As terus buat macam tu. Kata dia apa? Fasyafani Allah. Allah bagi aku lega daripada sakit yang tadinya aku rasa macam nak mati. Dalam riwayat lain pula mai dia kata apa? Dia kata aku terus ajak keluarga aku dan semua kami mengamalkan benda itu dan ternyata Allah bagi kesembuhan kepada kami apabila kami sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu satu lagi yang diajak oleh Nabi SAW. Baik. So dia kata apa? Jadi tabib dan belajar ilmu taib, ilmu perubatan ni boleh tak boleh? Dia kata berdasarkan hadis tadi dapat kita faham bahawa boleh. Dan betul ilmu taib itu ada dalam Islam dan harus seseorang itu menjadi tabib, menjadi doktor, tidak menjadi kesalahan. Baik, masalah. Dia kata berubat itu adakah boleh dikatakan tak bagus? Boleh tak kita kalau sakit kita kata aku tak mau pergi berubat, sebab pergi berubat ni tak bagus? Ada sebahagian orang pergi belajar apa atau mana tu sampai makan ubat pun syirik. Ya Allahu Akbar. Medoh habaq pula di masjid ni, tuan-tuan jaga baik-baik. Kadang-kadang kita tak sedang dengan syirik khafi ni. Dia kata dia pula dia mengajar tasawuf, dengar ni menyucuk ke hati lah. Ramai dia kata orang tak sedang. Dia kata syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia? Contoh apa tuan-tuan? Dia kata tuan-tuan demam, tuan-tuan pergi klinik ambil ubat, tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan lega. Tuan-tuan kata bagus klinik tu, ubat dia memang makan sekali ya lega. Tuan-tuan syirik, dia kata. Adakah Islam pergi sampai beralui sampai macam tu tuan-tuan? Dah. Orang yang makan ubat tu dia langsung tak ingat dia nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hati dia sudah sedia termaktub dalam hati dia, maka ubat ni ikhtiar, yang menyembuhkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Memang hak tu duk ada dalam hati dia. Dia langsung tak pernah ingat dalam hati dia mengatakan ubat tu yang bagi lega kat dia. Tak. Cakap mulut bunyi macam tu, hati dia tetap Allah yang menyembuhkan dia. Janganlah kita senang-senang hidup kata orang yang cakap macam tu syirik, jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pada segala hadis, dia kata Imam Nawawi beritahu ada satu daripadanya hadis yang membantahi hati orang yang tak mau berubat. Ada hadis yang Nabi marah orang sakit tak mau pergi berubat. Yakni ini banyak berlaku daripada kalangan orang sufi. Dia kata ni orang hak sufi. Sufi ni orang yang duk pergi belajar tasawuf. Dia pergi duk ambil ilmu isi, dia panggil ilmu isi. Dia kata hak dia mengajar masjid ni semua kulit. Dia kata hang kalau betul-betul mau hak isi, mai aku tunjuk tempat. Nu pergi belajar dalam hutan getah mana nu. Hak ni isi, dia kata. Lepas tu dia main soalan pun satu punya pelik-pelik punya soalan dok main. Saya sebut bawah ni di Masjid Sultanah. Okey, malam ni Syekh Idris Al-Marbawi sebut pula dalam kitab ni. Ada sebahagian orang dia kata pi jadi orang sufi, hidup mendalami bidang tasawuf ni sampai apa? Sangat-sangat melampaui dia pada had dan pada i'tiqadnya. Belajar ilmu tasawuf dengan tujuan untuk nak suci, nak bersihkan hati daripada mazmumah itu bagus. Tapi pi ambil tasawuf sampai ke tahap nak jadi macam ni tak boleh. Ini yang masalah. Kita hari ni ada sebahagian ustaz marah tasawuf ni sampai kata kasar-kasar dekat ilmu tasawuf. Ada sebahagian ustaz pula duk bawa benda dia kata tasawuf tapi cara dia bawa menyeleweng daripada yang dimaksudkan oleh agama. Ni kita nak duduk tengah ni. Kita nak kata ilmu tasawuf ni bagus pasal dia mengajak kita bersih hati. Takat tu bagus. Tapi kalau pi lagi ni Syekh Idris Al-Marbawi apa? Dia kata yang sangat-sangat melampaui ni orang sufi yang duk mendalami ilmu tasawuf ni sampai ke tahap melampaui daripada had dan pada i'tiqadnya. Yang ni salah.
Sampai pergi dekat kubang, duk kata ni kubang orang alim, pergi duk isfa' lana, duk minta kubang ni bagi syafaat dekat dia. Jangan. Yang tu jangan. Setakat nak pergi ikut jalan tu tak apa, tapi jangan sampai ke situ. Itu dah dia dah mula terkelong, dia mula derail daripada hak Quran dan hadis bagi tahu. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi duk isfa' lana. Tuan-tuan masuk dalam YouTube boleh jumpa benda-benda ni semua. Isfa' lana ni maksud dia apa tuan-tuan? Isfa' lana ni duk menyanyi isfa' lana tepi kubang ni. Isfa' syafa'ah. Syafa'ah ni maksud dia apa? Tolong. Kita mengharapkan syafa'ah Nabi, pertolongan Nabi di hari akhirat. Kita tak boleh pergi dekat kubang isfa' lana, minta kawan yang duduk dalam kubang tu bagi syafaat dekat kita. Jangan. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang dia kata apa? Dia kata melampaui bidang tu sampailah kepada had dia nak mengganggu i'tiqad kita. So be careful dengan benda-benda macam ni. Be careful. Hati-hati dengan benda-benda macam ni. Dengan tidak berjalan di atas jalan yang pertengahan. Syekh Idris Al-Marbawi, alim besar tuan-tuan. Bukan bandingan dengan orang alim hak ada hari ini. Syekh Idris Al-Marbawi ni sangat alim orangnya. Dia kata apa? Dia kata kita berjalan dengan jalan pertengahan. Jaga. Kita ni wa khairul umur awsatuha. Nabi kata sebaik-baik benda kita ambil yang pertengahan. Jangan over, jangan ekstrim, jangan hulu, jangan melampau di dalam nak mengambil agama sekalipun. Ni Syekh Idris. Tuan-tuan tahu Syekh Idris Al-Marbawi ni siapa? Cerita dah dulu, cerita sampai berapa kali tu. Banyak kali dah dulu cerita. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia tokoh Ma'al Hijrah Malaysia yang pertama. Dr. Zakir Naik ni tahun lepas ke 2 tahun lepas punya tokoh. Dr. Zakir Naik ni tupu hebat tak kira dah kita tengok. Syekh Idris Al-Marbawi tokoh Ma'al Hijrah Malaysia yang pertama. Apabila diperkenalkan anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan ni, panel yang nak memilih tokoh yang pertama ni masa tu habis punya chat nama ni. Tak ada orang lain. Dia yang patut dapat. Dia yang patut dapat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sampai hari ini tidak ada seorang pun orang alim dalam bidang agama kita yang boleh buat kamus selengkap kamus Marbawi. Tak ada lagi sampai hari ini. Tak ada. Sampai hari ini tidak ada lagi orang alim kita dalam bidang agama yang boleh buat syarah kepada hadis selengkap Bahrul Mazi. Tak ada lagi. Dan lebih hebat daripada tu, orang tua ni yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni cukup tawaduk. Tidak pernah sombong, jauh sekali nak takabur. Tidak mau apa anugerah, tidak mau apa hadiah, tidak mau sanjungan, tidak mau semua benda ni. Yang dia mau apa dia? Dia nak buat benda ni, dia mengharapkan Allah bagi pahala ke dia. Untuk boleh cari orang macam ni dalam zaman hari ni. Kalau ada pun, tak tahulah ada rupa orang yang ada. Hebat orang tua ni. Orang yang sehebat ini, sehebat Syekh Idris Al-Marbawi ini, dia pesan, dia kata jaga-jaga, jangan jadi macam sebahagian orang sufi yang sangat-sangat melampau daripada had dan i'tiqad, dan mereka tidak berjalan di atas jalan pertengahan. Dia tegur lepas ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang dipuji oleh syarak yang demikian itu dia. Lalu katanya semua perkara itu dengan qada dan qadar Allah. Ni geng hak pi belajar tasawuf sampai ke tahap apa tak tahu ni, dia kira lagu nak main makam tawakal yang cukup tinggi. Dia apa pun dia kata ini qada dan qadar Allah. Allah sudah takdirkan benda ni jadi lagu ni. Kalau Allah bagi aku sakit, Allah akan bagi aku lega. Dia nak main macam tu. Berubat tak mau, apa pun tak mau. Aku dia kata aku yakin, dia kata sakit ni Allah bagi, dan aku yakin Allah akan bagi lega kat aku. Dia tak mau berubat. Dia dah pergi makam tu. Ada sebahagian daripada kita pergi belajar benda ni, kita memang nak pergi makam tu, pergi kita masuk makam dulu. Kan? Saya tengok dia bagi hujah logik dekat kita. Sekali lagi dia nanti bagi hujah logik. Bila dia main sakit, dia kata ini qada dan qadar Allah dan tidak berhajat kepada berubat. Dia kata aku tak mau berubat. Saya dulu satu masa cerita saya. Satu masa lalu syok juga duk ikut macam ni.
Ada satu ustaz daripada belah Kedah ni lah, dia pergi mengajar di Kulim. Masa tu saya sekolah menengah. Ayah saya duk pergi mengaji, saya duk ikut. Oh, tuan jangan buat pasal. Memang ni, tajuk ni dia memang tangkap hati kita. Memang tangkap hati kita ni. Duk cerita benda-benda. Kalau tuan-tuan biasa baca buku Tazkiratul Awliya. Cerita ni kononnya cerita pasal wali-wali Allah ni dalam dunia ni. Wali Allah. Abu Al-Mughis Husin Al-Hallaj. Nama ni. Saya satu time dulu dah syok dah yang tu. Ada pula satu ustaz dari Kedah juga pergi mengajar di Kepala Bateh sana tu. Pakai buku Mengenal Diri dan Wali Allah. Ada satu buku. Tapi buku tu Pusat Islam haramkan. Tak pergi mengajar. Mengenal Diri dan Wali Allah. Gambar orang lepas tu biji tasbih duk ada dekat jantung ni. Mengajar. Saya pergi juga pasal saya syok yang tu dulu. Syok. Memang bagus tuan-tuan. Bagus dari satu segi. Tapi kena make sure jangan terbabas. Jangan terbabas. Jadi cerita dia ni semua terkeluar daripada kebiasaan punya cerita. Dia highlight satu nama Tok Wali, duk abang lah, Tok Wali ni dahsyat. Dia tengah duk mengajar, dia kata ni. Ni yang kata guru, yang kata Arif Billah ni. Dia tengah-tengah duk mengajar, tu dia berhenti mengajar. Lepas tu tangan dia pergi belakang. Dia cerita ni. Kita pun lagu ni duk dengar. Ayah saya tak kira lah duduk depan kali dia. Kan? Dia guru ni tengah-tengah duk mengajar ni, tutup berhenti mengajar, pejam mata, tangan pergi belakang dia ni nampak duk. Oh ni orang duk rumah tak nampak ni. Kan? Duk set tarik tangan ni sampai ke siku ni basah. Cerita. Karan tuan-tuan cerita ni buat apa saya? Kan? Tak apa minit kemudian, mai satu orang anak murid dia. Mai naik tangga, masuk mai salam, cium tangan Tok Guru ni, terima kasih banyak-banyaklah. Saya kalau tidak tadi saya lemah dalam sungai. Oh, dia mai ikut tu. Ya, rupa-rupanya pula cerita tadi tu, rupa-rupanya dia tunjuk pula satu kaitan pula. Kononnya anak murid dia ni, anak mai mengaji ni, sudah jatuh sungai. Dalam keadaan drowning ni, dalam keadaan duk lemah tenggelam timbul dalam sungai ni, guru yang duk ada dalam majlis pengajian ni, guru ni secara gaib sudah ada di sana, sudah pisau tangan jadi mopiko, tarik dia naik daripada sungai ni. Mopiko lain mai pi tarik tangan bawa naik. Itu yang nak justify lengan baju basah tu, pasal dia kononnya duk ada sana tu, pegang tarik naik. Kan? Walhal dalam masa yang sama ni duk ada depan, duk tengok dia duk mengajak ni, tapi masa yang sama anak murid drowning lemah ni nampak dia duk ada tepi sungai, angkat dia awak naik. Dia cerita, kita dengar ni weh. Dia kata ni lah tuan-tuan, dia kata kalau nak berguru carilah guru-guru macam ni. Dia kata pula dah kita kata cerita-cerita macam ni wallahu a'lam. Kita tak mau condemn apa kata tak betul apa semua, tak mau, tapi cerita macam tu wujud dalam masyarakat. Cuma cerita-cerita macam ni tidak disokong oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kepada Nabi itu mukjizat. Kalau ada pada wali-wali Allah itu karamah. Tapi adakah karamah ni pi sampai ke tahap macam yang diceritakan? Wallahu a'lam. Kita tak mau komen banyak, tapi demikianlah cerita itu dipersembahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya biasa duduk dalam kelas pengajian macam-macam ni, saya mengikuti. Masya Allah tuan-tuan, mengajak tak apa, tapi pastikan jangan sampai Syekh Idris Al-Marbawi kata, jangan sampai terbabas daripada jalan Al-Quran dan jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saja mohon doa ambil ingat. Baik. So dia kata apa? Serta berubatlah dengan menurut sebagaimana suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berubat macam mana hak Nabi suruh. Jangan buat lebih pada tu. Pasal buat lebih tu boleh menyebabkan kita jadi bersalah dalam agama. Baik. Masalah berubat itu bolehkah dikatakan hilang tawakal? Adakah apabila kita sakit, kita pilih untuk nak berubat, bermakna kita sudah hilang, kita sudah tidak ada tawakal pada Allah? Adakah itu maksud dia? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya,
tidaklah meninggalkan berubat itu syarat bagi tawakal. Dah. Imam Ghazali kata, ini lagi satu tokoh hebat. Imam Ghazali, dia kata apa? No, kalau kita memilih untuk berubat, bila sakit kita pergi berubat, tidak bermakna kita tidak bertawakal kepada Allah. Jangan ingat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita kata kita ni nak pegang kepada ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali adalah tok guru dalam bidang tasawuf. Kalau tok guru dalam bidang tasawuf pun cakap macam ni, siapa kita nak pergi cerita lebih daripada Imam Al-Ghazali? Baik. So Imam Ghazali kata kalau sakit pergi berubat. Pasal itu Nabi suruh. Kalau kita pergi berubat tidak bermakna kita tidak bertawakal kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali. Baik. Maka jikalau ia syarat bagi tawakal, maka mengapa meninggalkan makan dan minum itu tidak ia syarat bagi tawakal? Imam Ghazali kata. Imam Ghazali ni siapa tuan-tuan? Dialah maha guru dalam bidang tasawuf. Dia kata kalau satu orang kata bila kita sakit, kita pergi berubat, makna kita tak ada tawakal dengan Tuhan. Imam Ghazali kata tak betul. Pasal apa dalam bab makan minum, hang tak cakap macam tu? Imam Ghazali kata. Orang main hidang makan kata tak apa. Nak pasal apa? Saya tawakal. Oh, bila main sakit, hang kata tak boleh pergi berubat. Pasal kita kalau pergi berubat, kita hilang tawakal kepada Allah. Tapi bila orang buat main ni Bandung, hang sebab lebih kuah-kuah semua licin. Ni main kat mana ni? Ni tawak apa pula ni? Bukan tawakal, tawak apa dia kata. Nampak? Imam Al-Ghazali, satu tokoh sufi, satu tokoh tasawuf yang hebat, dia bawa bandingan macam tu. Kalau dalam bab berubat, hang kata tak boleh pergi berubat, hilang tawakal, pasal apa makan minum hang duk sebat, makan minum hang minum, pasal apa hang tak kata saya tawakal, saya tak mau makan, saya tak mau minum. Kata Imam Al-Ghazali. Kerana tidak ada beza di antara berubat dan makan dan minum. Tak ada beza, dia kata. Kalau dalam bab nu hang boleh kata tawakal, pasal apa dalam bab ni tak boleh kata tawakal, sedangkan sama, dia kata. Kerana berubat seperti berbekam dan sebagainya pada waktu naik darah, bergelora darah dan sebagainya untuk menghilangkan penyakit darah gelora itu suruh agama. Kan? Bekam, tuan-tuan biasa bekam. Saya pun biasa sekali. Kan? Apa kata apa, duduk baca hadis, cerita pasal bekam, pasal semua kita sendiri tak nak bekam. Apa challenge saya macam tu? Saya kata bekam ni kalau kita ada tanda-tanda ada sakit ke apa ke, tak apalah bekam. Saya alhamdulillah, takatlah ni tak ada lagi lah. Duk cek-cek, duk sihat lagi. Tak, dia kata. Sebab bekam ni sunnah, dia kata Nabi pun duk buat. Cakap banyak Azhar, jom pergi buat. Tu dia bagi atas belakang kita ni penuh tuan-tuan. Dia bagi ni atas belakang ni. Sampai atas kepala boleh nak hinggap. Saya kata jangan-jangan. Saya kata buat atas belakang tu. Atas belakang ni, petak belakang badan kita ni dia bubuh tu apa tu? Anak isap darah tu. Lah ni kaca lah. Dulu kan dia pakai tanduk lah apa semua kan. Lah pakai kaca. Dan dulu dia pakai pisau, dia turih. Satu sahabat saya daripada Pulau Pinang duk pergi buat bekam di Pendang tu. Dia kata bagus. Saya duk nak ikut dia, duk tak ikut sampai sudah. Dia akhirnya itu dia ni satu doktor budak ni. Dia lalu stuck ke apa hari itu ni. Dia duk main belah Kedah juga semua. Kan? Doktor perubatan. Tapi mengaji Mesir. Perubatan Mesir, balik main jadi doktor. Dalam masa yang sama dia buat bekam. Budak Mahat Mahmud dulu. Budak muda lagi lah, tak kahwin lagi. Tu kan dia nak bekam kita ni selawat tak kira lah. Nak bekam pada Ustaz Zamsuri ni. Kan? Bismillah, berdekai selawat, berdekai. Lah ni dia tak turih dah. Dia pakai dah macam satu pistol. Dia tembak. Tuk, tembak. Lepas tu dia bubuh puk benda tu. Dia sedut kan. Sekali dia tembak pula satu tempat lagi. Tuk. Saya kata yang buat apa ni? Boh. Tunggu satu tempoh masa sekali lagi dia buka tuan-tuan tu. Dia bagus punya darah. Darah kotong. Darah hitam. Pasal Allah buat orang perempuan ni mereka ada proses. Sebulan sekali misalnya mereka ada discharge darah tak elok. Orang lelaki-lelaki tak ada. So, sebagai ganti dia ialah bekam. Buat. Saya duk tanya dia lah, kata orang duk bagi tahu kata bila bekam ni, lepas bekam ni dia jadi macam terbang lalu tu, dia jadi macam tak berjalan. Saya kata betul ke? Dalam pada dia duk tembak belakang tu duk tanya orang kita pun bukan berani sangat kita ni kan. Dia kata dia macam ni ustaz. Dia kata kalau sekiranya badan ustaz
ada sakit sebenarnya, bila buat bekam, lepas tu rasa ringan. Dia ada difference sebelum bekam dengan selepas bekam. Tapi kalau ustaz healthy, dia kata ustaz satu orang yang sihat, bekam, ustaz tak rasa apa. Dia kata rasa biasa ya. Kita pun nak tunggu tengoklah dia bekam mau habis. Alhamdulillah tak rasa apa. Tak rasa macam duk terbang. Tak rasa. Biasa ya, duk tunggulah aku dia nak main rasa terbang ni bila tak ada. Sampai sudah tak ada, sampai di rumah orang puan duk tengok tu tak apa ke? Tak apa, kata takkanlah tak apa ke? Tak ada apa. Kan? Jadi walau bagaimanapun bekam itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca hadis di mana itu ni, di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani ke apa, kita ada baca satu tajuk bekam ni. Okey. Dan sahabat Nabi ada seorang bila dah bekam Nabi, darah kotong tu, Nabi suruh pergi buang. Tahu dia buat apa sahabat ni? Dia pergi agak jauh, Nabi tak nampak, dia hirup darah tu. Dia hirup darah Nabi. Kita baca itu hadis di Padang Temusu, Sungai Petani. Dia hirup. Balik mai buat muka bodoh macam tak ada apa-apa. Nak buat bodoh kau orang lain tak apa. Dekat Nabi mana boleh. Balik mai dia buat muka bodoh, Nabi tanya dia, buang lagi darah tu? Dia kata buang dah. Nak murung. Nabi kata kat dia, betul kan buang? Dia kata buang dah. Seluruh dah sikit. Dia main cuak dah. Nabi tanya lagi sekali, betul ke hang buang? Dia kata tak buang ya Rasulullah. Dia kata saya minum darah tu. Dia kata dia minum darah tu. Nabi buat apa kat dia? Nabi kata lain kali jangan buat lagu tu. Habis dekat tu ya. Habis dekat tu ya. Tak apalah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tu ulama-ulama hadis bincang hadis tu. Adakah itu menunjuk kata sunnah pi minum darah Nabi? Tapi itu adalah perlakuan luar kawalan satu orang yang terlalu sayang Nabi. Dia terlampau sayang Nabi ni sampai dia pergi buat benda lagu tu. Jadi benda lagu tu tak boleh. Tapi dia ni kerana dia terlalu sayang Nabi, dia pergi buat benda tu. Dan Nabi pun tak marah dia. Nabi kata lain kali jangan buat. Tajuk yang akan datang ni tuan-tuan, bukan malam ni lah, jangan buat muka pucat pula. Bukan malam ni. InsyaAllah panjang umur, ada masa bulan depan kuliah kita last. Lepas tu dah nak puasa dah. Bulan depan dia nanti main tajuk Ma Yut'imul Marid. Cerita tentang orang sakit ni, dia patut makan apa? Apa makanan yang sesuai untuk orang sakit. Lepas tu dia nanti main pula tajuk yang berikutnya, Ma ja'a la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am wa syarab. Kalau orang sakit tak mau makan, tak mau minum, jangan paksa. Nanti main hadis ni. Pasal apa Nabi tak bagi kita paksa orang sakit suruh makan, suruh minum. Tajuk ni menarik tuan-tuan. Tajuk ni menarik. Pasal apa? Pasal dia sangat berkenaan dengan kita ada hidup ni. Mak kita, ayah kita sakit, bila dia main satu tahap dia tak perlu makan. Bila dia tak perlu makan, kita anak ni jangan duk penaik suara depan dia. Kata mak ni duk tak mau makan, sekali kalau sakit lagi teruk ke apa ke, kami juga yang susah. Jangan. Pasal apa? Pasal dia ada satu hadis pesan dah. Kalau orang sakit dia tak mau makan, tak mau minum, jangan paksa. Lepas tu dia nanti mai pula cerita pasal fi habbatis sauda, tentang kelebihan makan habbatus sauda. Lepas tu tak tahu dan tak dan bulan depan dia nanti mai satu tajuk fi syurbi abwabil ibil, cerita tentang minum kencing unta. Dia nanti main satu perbincangan di situ, betul ke boleh minum air kencing unta? Okey, la prabihat ni dulu malam ni. Prabihat ni dulu. So dia kata apa? Cerita bekam ni, dia kata satu benda yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana makan itu sebab bagi menghilangkan lapar, dan minum itu sebab bagi menghilangkan dahaga, dan begitulah halnya berubat itu nak menghilangkan sakit. Dan apabila kita berubat, tidak bermakna kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia kata apa? Kata Imam Al-Ghazali, contoh yang kata kita buat satu benda tidak bermakna kita hilang tawakal. Contoh dia apa? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kata seperti datang kala jengking ataupun ulang nak sengat nak patuk kamu.
Kita tengah duduk semayang, ni musim kemarau ni tuan-tuan. Musim kemarau ni dia main macam-macam dalam rumah. Tambah rumah kita jenis duduk tepi kebun getah, duduk tepi dengan kelapa sawit, dia nak main lah, tetamu-tetamu tak diundang ni nanti main. Kala jengking. Dan tengah-tengah duduk semayang, bagus duduk main betul dengan kita. Kita pejam mata, ya Allah aku tawakal kepadamu, ya Allah tawakal, masuk hospital tawakal Kuala Lumpur. Adakah bila kita tengah duduk semayang nampak kala jengking duduk main, kita bangkit pergi ambil kayu bedai dia apa, menyebabkan kita dianggap sebagai hilang tawakal? No, Imam Ghazali kata memang itu patut kita buat. Kita jangan biar kala jengking main sengat kita. Rumah kita tepi kelapa sawit, ni dia main tedung selah main. Tengah kita duduk semayang, dia main duduk depan kita, dia panggung sama tinggi dengan kita tuan-tuan. Tedung selah. Dia tinggal sejengkai ya, ekor di atas tanah ni, hak lain semua berdiri, dia duk tengok muka kita tu, kita duk tengok muka dia dulu tu. Boleh tak kita tengok dia duk ingat aku tawakal ni ya Allah, aku tawakal ni ya Allah. Siapa ni buat contoh ni, siapa dia? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dia buat contoh. Orang yang salah dalam memahami tawakal ni. Tengah duduk semayang kala jengking mai, tengah duduk semayang ulang mai. Adakah kita disuruh tunggu tengok apa nak jadi dekat kita? Memang hospital tawakal lah kalau tunggu. Kan? Dia kata tidak. Dia kata bahkan kita disuruh menyimpang diri kita daripada benda ni. Imam Al-Ghazali kata. Macam ni yang mai depan kita, Assalamualaikum. Kita jangan duduk tunggu nak gagah lawan dengan dia. Jangan. Kita bukan hero gambar Hindustan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka yang demikian itu, tiada siapa pun akan kata lagu tu. Imam Ghazali kata, tak ada siapa pun akan kata, kalau ulang mai, jangan lari. Tunggu. Kita tawakal kepada Allah. Tak ada siapa akan cakap lagu tu. Kalau sekiranya orang tu mempunyai akal yang waras. Dia tak akan cakap lagu tu. Bahkan, sekalian yang tersebut itu adalah asbab yang mengatur akan dia oleh yang menyebabkan segala sabab itu. Dia ni sebab musabab. Pasal apa kita kena patuk? Pasal kita tak apa nak cerdik. Kita tunggu bagi dia patuk kita. Pasal itu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga memperlakukan ia dengan dia akan jalannya. Benda ni Allah susun semua dan Allah bagi dekat kita peraturan sebab musabab dan Allah suruh kita berikhtiar melarikan diri daripada mudarat yang ada. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma yut'imul marid. Itu Pak yang datang pada menyatakan apakah yang patut dimakan oleh orang sakit. Itu dia tuan-tuan, cuba tengok yang kata Islam ni dia mai kat kita sampai macam tu sekali sempurnanya. Sampai orang sakit nak makan apa pun dia beritahu kat kita. Kita selama ni orang sakit, kita duduk lepas apa kat dia? Kita duduk lepas anggur tak ada biji. Adakah itu yang disuruh? Ada yang tiba kita kat kita. Apakah makanan yang sesuai kita bagi kepada orang sakit? Dan dia akan habaq pula, kenapa makanan itu sesuai? Nampak tuan-tuan? Islam ini kadang-kadang dia meliputi semua benda. Sampailah kepada bab-bab kesihatan dan perubatan. Islam ada ilmunya di sana. Nah, mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kefahaman tentang tajuk-tajuk ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.